Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat, insya-Allah. Jaga diri. Okey, untuk hari ini kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, insya-Allah awak boleh mulakan dengan baca doa sebelum belajar dan surah Al-Fatihah. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk tajuk unit yang kedua iaitu manusia, sambungan kepada tajuk minggu lepas. Iaitu tajuk minggu lepas apa? Kita belajar mengenai organ pernafasan, kita belajar mengenai pernafasan, turun naik, macam mana, apa yang terlibat dalam, apa organ yang terlibat dalam pernafasan kita dalam manusia. Okey, awak kena revise balik minggu ni, insya-Allah. Okey, kita masuk tajuk yang pertama iaitu kadar pernafasan. Okey, kalau awak tahu kadar pernafasan ni apa benda? Apa maksud yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan ni? Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 33. Okey, yang bertajuk kadar pernafasan. Okey, cikgu ambil daripada situ juga. Kadar pernafasan bermaksud bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Okey, jadi kadar pernafasan ini juga bergantung kepada situasi, jenis aktiviti yang kita lakukan. Okey, jadinya kadar pernafasan ni sangat penting untuk kita tahu macam mana kita ni dalam keadaan yang sihat atau tidak. Kadar pernafasan kita ni normal ataupun tidak. Macam tu. Faham tak? Setiap aktiviti yang kita lakukan berbeza-beza kadar pernafasannya. Okey? Okey, seterusnya kita akan tengok pada kadar pernafasan. Okey, dalam gambar itu, dalam gambar buku teks awak kan, kalau awak tengok ada atuk sedang duduk. Okey, maksudnya kadar pernafasan dia rendah sebab dia tak buat apa-apa. Jadinya kadar pernafasan dia tak adalah terlalu tinggi. Okey, macam cikgu tunjukkan dalam video ini, dia tengah duduk, kadar pernafasan dia adalah rendah. Okey, untuk kita tengok yang kadar pernafasan yang sederhana. Okey, gambar cikgu letak dalam video ni kat bawah tu. Maksudnya dia tengah berjalan. Okey, berjalan ini memerlukan tidaklah terlalu tinggi sangat kadar pernafasan. Macam kalau berlari, barulah kadar pernafasan kita akan jadi tinggi. Macam awak tengok dalam buku teks muka surat 33. Okey, kalau awak tengok gambar yang 3 orang tu, dia tengah berjalan. Kadar pernafasan kita tinggi bila kita berlari. Okey, faham kan? Okey, seterusnya kita masuk kepada kadar pernafasan. Bila kita menarik nafas, oksigen akan masuk lebih banyak daripada karbon dioksida. Okey, tu kenapa? Sebab apa? Sebab bila kita menarik nafas kita, udara akan masuk, iaitu oksigen akan masuk, dan oksigen akan masuk lebih banyak daripada gas karbon dioksida yang akan keluar daripada peparu kita. Macam kita belajar sebelum ni, sama je. Okey? Kadar pernafasan kita sewaktu kita menarik nafas, kan? Okey, cuba awak tarik nafas awak. Okey, maksudnya udara kita akan masuk melalui hidung. Disebabkan itu, oksigen akan masuk. Oksigen tu daripada udara lah, gas daripada udara, oksigen akan masuk dalam hidung kita. Sebab tu bila kita menarik nafas, kadar pernafasan kita akan jadi oksigen tu akan lagi banyak masuk. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada menghembus nafas pula. Okey, cuba awak menghembus nafas awak. Okey, bila awak hembus nafas awak, apa benda yang akan keluar? Gas apa yang akan keluar? Iaitu karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ini adalah bahan buangan yang akan keluar daripada peparu kita. Macam sebelum ni kita dah belajar kan? Apa yang keluar daripada peparu? Karbon dioksida. Okey, maksudnya bila kita menghembus nafas kita, karbon dioksida lebih banyak berbanding oksigen.
Sebab apa? Oksigen dah masuk. So, jadi kurang. Jadinya oksigen akan jadi kurang, karbon dioksida lebih banyak. Sebab kita bila menghembus nafas, karbon dioksida akan keluar. Jadinya karbon dioksida lebih banyak berbanding oksigen. Okey, setakat ni awak boleh faham kan? Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk kepada kadar pernafasan. Okey, yang ini awak boleh buka buku teks muka surat 35. Okey, di mana situasi yang dapat memberikan kesan terhadap pernafasan manusia. Okey, awak tengok situasi nombor 1, awak boleh tengok gambar dalam buku teks awak, pembakaran. Okey, pembakaran. Yang kedua, situasi yang kedua iaitu jerebu. Situasi yang ketiga apa? Okey, situasi yang sangat tidak sihat, ramai orang. Situasi yang keempat adalah rokok, asap rokok. Jadinya keempat-empat situasi ini adalah sangat tidak baik untuk pernafasan semua manusia. Okey. Jadi macam mana kita nak jaga kesihatan paru kita? Okey, kita hendaklah mengelakkan diri kita daripada tempat-tempat situasi yang kita dah sebutkan tadi, 4 situasi dalam gambar tu. Kalau boleh kita elakkan. Okey, kalau boleh elakkan daripada pergi tempat yang ramai orang, yang jerebu, yang terbakar, asap rokok. Okey, insya-Allah semua boleh faham ya. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk perkumuhan. Okey, tajuk perkumuhan ini ialah apa maksud perkumuhan ni? Mesti awak baru kali pertama mendengar. Betul tak? Okey, awak tak pernah dengar sebelum ni. Ini adalah tajuk baru bagi awak. Jadinya perkumuhan ini adalah satu sistem yang ada dalam manusia. Setiap orang ada. Semua manusia ada. Jadinya perkumuhan ini adalah bermaksud proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Okey, jadi awak kena ingat apa maksud perkumuhan ni. Okey, contoh bahan buangan ni apa? Air kencing, peluh, karbon dioksida dan wap air. Okey, awak tengok gambar tu. Okey, awak boleh juga tengok buku teks muka surat 37. Okey, perkumuhan dan bahan buangan. Perkumuhan ni macam kita buang air kecil. Okey, jadinya air kencing dirembeskan melalui ginjal. Ginjal tu apa? Buah pinggang. Samalah. Peluh, kulit melalui kulit kita yang akan keluar. Okey, karbon dioksida dan wap air melalui peparu. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada penyah tinjaan. Okey, maksud penyah tinjaan ni apa maksud dia? Okey, awak boleh tengok juga tengok muka surat 39 dalam buku teks. Okey, bermaksud penyah tinjaan ni kita buang air besar. Macam itulah maksud dia. Okey, tinja ataupun najis yang bermaksud makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan. Maksudnya ketika awak buang air besar, makanan yang tak tercerna tu akan buang melalui najis awak. Okey, dan disingkirkan melalui dubur. Okey, awak tengok dalam gambar, dalam buku teks awak tu, dubur kat mana, najis kat mana. Najis tu sama sahaja dengan maksud tinja, iaitu kita punya bahan buangan. Makanan yang kita tak tercerna, makanan yang tak patut ada dalam badan kita, dikeluarkan melalui proses penyah tinjaan. Okey, samalah juga kita proses macam buang air besar. Okey, awak boleh tengok gambar. Okey, dubur dekat mana, tinja dekat mana. Tinja tu najis. Okey, kalau awak tak faham boleh tanya cikgu. Okey, boleh semua? Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kepentingan perkumuhan dan penyah tinjaan. Kenapa penting perkumuhan dan penyah tinjaan ni dalam semua manusia, kepada semua manusia? Kenapa? Okey, yang satu, pertamanya untuk mengekalkan kesihatan. Okey, untuk kita kekal berada dalam keadaan yang sihat. Okey, yang kedua, menyingkirkan makanan yang tidak tercerna. Okey, makanan yang tidak tercerna kita kena singkirkan, sebab nanti kalau kita tak singkirkan, kita tak jadi sihat. Okey. Yang ketiga, menyingkirkan bahan buangan toksik dari badan.
Bahan buangan toksik ni contohnya yang kita makan benda yang tak elok tu. Benda-benda yang tak patut, dia akan buang daripada badan kita. Okey? Sebab tu penting perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey. Yang seterusnya kita akan masuk apabila kesan tidak berlakunya perkumuhan. Okey, kesan dia apabila kita tak berlaku tak buang air kecil. Apa yang akan jadi dekat badan kita? Antaranya adalah jadinya batu karang. Okey? Batu karang ni sangat bahaya. Dia sejenis penyakit yang awak susah rasa nak buang air kecil. Okey, jadinya yang kedua, kencing berdarah. Maksudnya awak buang air kecil tu ada darah. Sebab tu penting perkumuhan ni dalam setiap kepada seorang manusia. Okey? Seterusnya kita akan masuk kepada kesan apabila tidak berlaku penyahtinjaan. Maksudnya kesan bila awak tak buang air besar. Apa yang akan jadi dekat badan awak? Antaranya ialah ada penyakit kanser usus, bahaya, okey? Dan yang kedua adalah usus tersumbat. Okey, jadinya penting penyahtinjaan ni proses dalam semua manusia. Okey, jadinya sebab tu setiap orang kena ada proses buang air kecil dan buang air besar. Sebab sangat-sangat penting untuk awak kekal sihat. Sebab apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah bahan buangan kita yang akan keluarkan melalui proses perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Dan awak boleh buat latihan muka surat 18, 19, 20 dan 21. Kalau ada yang tidak faham, boleh WhatsApp cikgu untuk awak tanya soalan. Okey? Jangan malu-malu nak tanya. Cikgu okey je dengan awak semua, insya-Allah. Cikgu doakan semua dalam keadaan yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.